Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk di dalam hamba-hambanya yang bersyukur dan senantiasa bersabar di dalam apa dugaan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Ketahuilah bahawasanya walau sedikit sekalipun apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sama ada dia baik atau tidak baik, adalah merupakan anugerah daripadanya. Hargailah kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada kita. Kita sambung apa yang telah kita bicarakan daripada kitab Nafasur Rahman, kerana hari ini bukan hari giliran saya, iaitu hari giliran Ustaz Azmi, tetapi beliau tak dapat hadir. Jadi kita sambung apa yang sudah kita bicarakan, iaitu tentang pendidikan Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah Ta'ala mengagungkan Nabi-Nya. Allah Ta'ala telah mendidik umatnya supaya beradab dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW semata-mata kerana keagungan Allah Ta'ala, dan dia mengagungkan kekasihnya, menghormati kekasihnya. Sebahagian yang sudah kita jelaskan pada kuliah yang lalu, iaitu Allah Ta'ala melarang kita meninggikan suara melebihi daripada suara teman-teman kita yang lain. Kalau kita sama-sama teman, tak apa tinggi suara kita bercakap, tetapi antara kita dengan Rasulullah semestinya ada batas, iaitu suara kita tidak boleh lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Begitu juga kepada adab kita terhadap orang-orang alim, ulama-ulama. Kita kena menjaga nada suara kita. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang rendah akhlak, yang biadab kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kerana yang demikian itu akan dapat menghapuskan amal kita, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, iaitu dia akan dapat menghapuskan amal-amal kita walhal kita tidak sadar bahawasanya itu adalah merupakan penghapusan terhadap apa yang telah kita kerjakan kebaikan kepada Allah. Jadi kita berhati-hati, dan diberitakan juga di dalam kitab ini, iaitu tidak boleh berteriak nama Rasulullah daripada luar, yang seharusnya kita menantikan Rasulullah keluar dan bercakap dengan dia. Sambungan daripada ayat-ayat pendidikan, Allah Ta'ala menyebutkan, innal ladzina yudduna aswatahum inda Rasulillah, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan aswatahum akan suaranya, inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, iaitu mereka-mereka itulah orang-orang yang telah diuji oleh Allah Ta'ala hati-hati mereka kepada ketakwaan. Lahum maghfiratin, bagi mereka adalah pengampunan, wa ajrun azimun, dan pahala ganjaran yang sangat besar. Kita perhatikan ayat ini, merupakan salah satu pendidikan lagi. Sudah diterangkan iaitu suara tidak boleh tinggi, kemudian itu suara kita sentiasa rendah terhadap apa yang ada perintah Rasulullah kepada kita, dan kita akan diuji dengan macam mana cara kita berinteraksi dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Yang demikian itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi Allah Ta'ala telah memberikan pengampunan kepada dosa-dosa kita, dan sekaligus Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang amat besar. Ada cerita di sebalik ayat ini, sebagaimana yang telah dinukil oleh banyak ulama, iaitu sepertinya Syekh Yusuf Nabhani ataupun Syekh Kastalani, dan begitu juga Ibnu Taimiyah juga pernah menceritakan hal ini, iaitu seorang tabi'in. Cerita ini berlaku pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Kita tahu Khalifah yang 4 sampai Sayyidina Ali. Kemudian itu apabila Sayyidina Ali telah dibunuh, kemudian itu telah berlaku
bukan dikatakan rampasan kuasa, ya, kita tidak boleh mengatakan Muawiyah rampas kuasa, tetapi di situ berlaku pergolakan politik umat Islam, yang mana di antaranya Muawiyah, sebahagian mereka telah melantik ataupun membai'ah Muawiyah sebagai khalifah, dan ada pula yang telah membai'ah anak Saidina Ali iaitu Hasan bin Ali sebagai khalifah. Tetapi oleh kerana kebijaksanaan Saidina Hasan, beliau telah menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah dengan satu syarat, iaitu syaratnya apabila nanti Muawiyah sudah tidak ada, jawatan khalifah seharusnya diserahkan kepada umat Islam untuk memilih. Tetapi itu tidak berlaku, kerana selepas Muawiyah meninggal dunia, dia telah berpesan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menggantikan tempat beliau. Yang inilah telah berlaku di mana orang-orang Madinah tidak suka untuk membai'ah Yazid bin Muawiyah, kerana mereka telah mendengar beberapa perkara yang tidak baik tentang Yazid bin Muawiyah, yang akhirnya sebahagian daripada mereka telah berangkat ke Syam untuk mencari tahu, mengetahui bagaimana akhlak Yazid bin Muawiyah, yang akhirnya mereka kedapatan bahawasanya berita-berita yang disampaikan adalah benar. Mereka pulang ke Madinah dengan penolakan untuk membai'ah kepada Yazid, yang akhirnya Yazid sangat marah dan menghantarkan bala tentera yang amat besar menggempur Madinah. Ini Islam sama Islam. Sudah berlaku pembunuhan antara saudara dengan saudara. Tetapi sebelum tentera ini masuk Madinah, mereka telah berhenti di sebuah tempat namanya Harrah. Al-Harrah ini ceritanya sangat masyhur, di mana di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini sebab turunnya kerana Rasulullah ketika hayatnya lalu di tempat ini yang namanya Al-Harrah. Kemudian tu Rasulullah berteriak dengan firman ini. Sahabat-sahabat beliau bertanya, kenapa Rasulullah melafazkan ayat ini? Jadi Rasulullah kata sebenarnya tempat ini adalah merupakan tempat di mana akan terbunuhnya 70 hufaz, iaitu 70 orang yang menghafal Al-Quran. Masa itu sangat jauh dengan masa Rasulullah, belum lagi berlaku, tetapi Rasulullah sudah digambarkan kejadian itu daripada Allah kepadanya, dan dia telah memberitahukan sahabat-sahabatnya. Rasulullah wafat, ganti 4 khalifah. Kemudian tu pada tahun 63 Hijriah, iaitu ketika Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, dia telah menghantarkan tenteranya yang amat besar berhenti di Al-Harrah ini, tetapi disambut oleh orang-orang Madinah untuk berperang, supaya mereka itu tidak sampai masuk ke kota yang di mana Rasulullah telah dimakamkan di situ. Al-Harrah ini jauhnya dari kota Madinah hanya 1 kilometer saja. Cerita ni sangat masyhur, cuma terkadang-kala jarang diceritakan oleh pensyarah-pensyarah, kerana dia adalah menggambarkan imej Islam, iaitu bergaduh antara sesama sendiri, sesama saudara. Kalau macam mana pun kita suka untuk menjelaskan kepada saudara-saudara, kerana untuk menjelaskan bagaimana karamah seorang tabi'in yang sangat takwa, yang sangat beradab dengan Rasulullah, yang sangat baik di dalam akhlaknya. Jadi apabila dihantar oleh orang-orang Madinah untuk menahan ataupun menghalang tentera Muawiyah yang diketuai oleh Muslim bin Uqbah. Jadi Muslim bin Uqbah ni yang mengetuai tentera ini, mereka telah disambut dengan peperangan yang amat sengit. Agak-agaknya berapa jiwa yang terkorban? Di dalam catatan sejarah 10,000 orang mati, iaitu orang Islam sama Islam sendiri, dan banyak berlaku pemerkosaan terhadap wanita-wanita. Dan itu berlaku adalah di sekitaran kota Madinah itu sendiri, kerana Yazid bin Muawiyah telah memerintahkan Muslim bin Uqbah masuk menjarah di kota Madinah, yang akhirnya berlaku sangat banyak kerosakan di kota Madinah, termasuklah di dalam Masjid Nabi sendiri. 3 hari 3 malam tidak kedengaran azan dilaungkan, tidak tahu bila masuk waktunya. Tetapi seorang tabi'in yang diberitakan, iaitu Sa'id bin Al-Musayyab,
Beliau adalah orang warak. Beliau pernah dipinang anaknya oleh khalifah untuk dijadikan menantu, tapi ditolak. Dan beliau berkahwin dengan anaknya Abu Hurairah, iaitu beliau adalah merupakan menantu kepada Abu Hurairah. Tetapi oleh kerana waraknya itu, dia dikatakan orang sebagai macam jazbah. Jazbah tu artinya macam majzub lah. Terkadang kala dia punya fikiran itu melayang kepada dimensi yang lain. Terkadang kala orang menganggap dia sebagai seorang gila, tetapi sebenarnya dia tidak gila. Dia seorang ahli hadis, mengajar. Cuma terkadang kala kerana cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia itu terbawa-bawa majzubnya, sampaikan orang merasakan dia gila. Tidak ada pengetahuan tentang masuknya waktu sembahyang, tetapi oleh karamahnya Sa'id bin Al-Musayyab ini, beliau telah mendengar suara azan daripada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap masuknya waktu solat. Beginilah kalau kita orang yang beradab, orang yang cinta kepada yang Allah Ta'ala cinta. Sebab itu kita kata, kalau orang mengatakan bahawasanya kenapa nak cinta antara makhluk dengan makhluk, itu tidak benar. Kerana apabila Allah Ta'ala mencintai makhluk itu, makna makhluk itu adalah yang telah diberi, yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya sesuatu. Maka kalau Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menghormati dia sebagaimana Allah Ta'ala menghormati dia, kita kena ikut. Kita tidak boleh mengingkari perkara tersebut, kerana sudah banyak berlakunya karamah yang sangat besar disebabkan kecintaan kita kepada Rasulullah sebagaimana yang disuruh oleh Allah. Jadi ini adalah merupakan salah satu daripada cerita di mana orang yang menghormati Rasulullah sehingga sudah sangat jauh berlalunya kewafatan Rasulullah, beliau seolah-olah masih ada hubungan rohaninya dengan Rasulullah. Dia berdiri di samping kubur Rasulullah dan dia mendengar tiap kali waktu masuk solat azan daripada makam Rasulullah. Betapa hebatnya ini. Ini adalah merupakan satu karamah. Kemudian tu Allah Ta'ala mendatangkan lagi ayat yang lain, katanya mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Siapa yang Rasulullah yang kita nak tolak dia punya keagungan yang telah Allah Ta'ala beri keagungan kepadanya? Dan kita tahu bahawasanya ulama-ulama, wali-wali Allah, awliya, semua adalah merupakan pewaris daripada Nabi. Kalau kita buang ulama, kita buang pewaris daripada Nabi, makna kita buang Nabi. Kita tolak Nabi. Kalau kita tolak Nabi, makna kita tolak Allah, sebagaimana keterangan daripada ayat ini. Siapa yang mentaati Nabi, mentaati Allah. Sekaligus kerana itu adalah merupakan pangkat. Rasulullah menerima wahyu, kita tidak ada wahyu. Kita tak tahu macam mana perkara-perkara agama kalau tak diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersifat tawaduk kepada apa yang telah diagungkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Apa segala ujian yang telah diberikan, sebagaimana tadi ayat allazina amtahanallahu qulubahum litaqwa, maka kita terimalah, sama ada sakit ataupun sehat ataupun sebagainya. Kerana tiap kali orang sakit akan dihantarkan oleh Allah Ta'ala 4 orang malaikat. Malaikat yang pertama, kata Allah Ta'ala, kamu cabut cahaya mukanya orang sakit daripada cahayanya berseri jadi pucat. Malaikat yang kedua, Allah Ta'ala kata, kamu cabut daripadanya nikmat makan. Setiap orang yang sakit tidak punya selera makan. Malaikat yang ketiga, Allah Ta'ala kata, kamu cabut nikmat kekuatannya, sebab itu orang sakit lemah badannya. Kemudian malaikat yang keempat, Allah Ta'ala kata, kamu cabut dosa-dosanya, kamu ambil dosa-dosanya, dan kamu tuliskan sekalipun ketika sakitnya dia tidak mengerjakan amalan-amalan yang biasa dikerjakan waktu sehat, Allah Ta'ala pasti memerintahkan kepada malaikat ini menulis sebagaimana ketikanya dia sehat dan mengerjakan amalan tersebut. Ini bagaimana sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, disebabkan kita adalah umat Muhammad, umat kekasihnya. Kita tak mengerjakan amal ketika kita sakit, tetapi disebabkan waktu sihat kita mengerjakan amalan itu, maka Allah Ta'ala tetap menuliskan pahala yang sama. Kemudian apabila Allah Ta'ala menghendaki orang itu sembuh,
malaikat yang tadi sudah disuruh untuk mengambil cahaya mukanya, iaitu tinggal pucatnya, Allah Ta'ala kata, kamu berikan semula kerana aku telah menyembuhkan dia. Kamu beri semula dia punya seri mukanya, iaitu kembali bercahaya, sehat, hilang kepucatannya. Kamu kembalikan kepada malaikat yang kedua diperintahkan, iaitu rasa nikmat makannya. Ketika dia sakit tak selera nak makan, ketika dia sembuh, Allah Ta'ala kembalikanlah. Kemudian tu malaikat yang ketiga, kamu kembalikanlah kekuatannya. Kerana waktu sakit dia lemah, sekarang aku sudah sembuhkan, kembalikan, kata Allah. Tetapi malaikat yang keempat, Allah Ta'ala tidak perintahkan untuk kembalikan dosanya semula. Malaikat keempat datang menghadap kepada Allah Ta'ala dan bertanya, kenapa aku tidak diperintahkan untuk kembalikan dosa kepada umat kamu, sedangkan yang ketiga-tiga malaikat itu sudah kamu suruh kembalikan? Allah Ta'ala jawab apa? Allah Ta'ala kata, ini adalah di atas rahmat aku. Aku ambil dosa-dosanya dan aku gantikan kepayahan ketika dia sakit. Setelah dia sabar di dalam mengalami keadaan sakitnya yang telah aku berikan, maka aku hapuskan dosa-dosanya, tidak akan aku kembalikan kepadanya. Sebab itu kita apabila kita sakit, jangan banyak ngomel, jangan banyak kita mengeluh, kenapa orang lain sihat, saya sakit. Kita tak tahu apa yang di sebaliknya. Inilah berkatnya kita menjadi orang yang menjadi umat Muhammad, umat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, umat yang menjadi nanti yang memberi syafaat akbar di hari akhirat nanti, di hari kiamat. Siapa kita yang untuk menolak kebaikan yang telah didatangkan oleh Rasulullah, yang telah diajar Rasulullah kepada awliya-awliyanya? Berulang kali saya sudah kata bahawasanya orang yang jadi Nabi bukan melalui permohonan. Orang yang jadi Rasul dipilih langsung daripada Allah. Orang yang jadi wali tak tahu yang dirinya wali, melainkan semata-mata yang Allah Ta'ala pilih kepadanya. Kalau kita menolak dia, makna kita menolak nikmat Allah yang Allah Ta'ala telah berikan kepadanya. Maka kita perhatikanlah ayat-ayat yang banyak yang berkenaan tentang ini, iaitu menghormati Nabi, menghormati orang-orang saleh yang sudah kita beritakan pada minggu yang lalu. Maka kita tidak memperpanjangkan, insya-Allah nanti kalau ada ketikanya kita mengambil alih tempat sahabat-sahabat kita yang tak datang, kita sambung lagi. Kerana saya satu orang ini ada banyak pekerjaan yang nak dibuat. Bijaya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah ilahul Fatihah.